الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan tuan-tuan semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera dalam musim-musim pandemik ini. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time, Rasulullah Suri Tauladan, bersama dengan saya Dr. Ahmad Sanusi Azmi dan Ustaz Husaini Mahmur. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah Doktor, sihat. Ustaz tadi macam mana perjalanan, okey datang ke sini? Alhamdulillah perjalanan dia jam sikit tapi alhamdulillah selamat juga sampai. Okey, alhamdulillah. Baik, kalau sesi perbincangan yang lalu kita telah membincangkan bagaimana kaum Quraisy tidak berjaya untuk mencipta sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Maka dalam halaman yang seterusnya ini kita akan membicarakan pula tentang bagaimana ataupun apakah isi-isi kandung yang penting ataupun bagaimana kaedah Allah Ta'ala menyampaikan tentang isi kandung dalam Al-Quran yang sangat istimewa ini, yang sehingga tidak boleh untuk dicipta ataupun ditiru oleh orang Quraisy. Baik, sebelum tu mari kita bersama dulu dengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada halaman 5 yang akan disampaikan kepada kita oleh Ustaz Husaini. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, sama-sama kita buka sekali lagi mushaf kita. Kita buka muka surat yang ke-5. Kita perhatikan ayat yang ke-26. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, dalam ayat yang ke-26 daripada surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita perumpamaan yang mana Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tidak segan untuk memberikan perumpamaan dengan sekalipun menggunakan ma ba'udatan fama fawqaha, sekalipun menggunakan perumpamaan seperti nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada dia sekali. Baik, kalau kita perhatikan di sini ada satu hadis yang berkaitan tentang apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ini. Yang ini kita petik satu hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari, yang mana Al-Imam Bukhari ada meriwayatkan. Mari sama-sama kita perhatikan hadis ini. Al-Imam Bukhari ada meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu 'azimu as-saminu yawmal qiyamati la yazin 'inda Allah janaha ba'udatan wa qala qra'u
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyatakan, sesungguhnya pada hari kiamat kelak akan datang seorang lelaki yang gemuk yang besar, tetapi di sisi Allah timbangan amalannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Kemudian baginda menyambung lagi, bacalah firman Allah ini, maka akibatnya kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Masya-Allah. Perhatikan hadis ni tuan-tuan ya. Kalaulah di dalam Al-Quran Allah Taala menggambarkan, Allah Taala tidak segan untuk menggunakan perumpamaan terhadap apa sahaja makhluk yang berada di sekeliling kita, maka dalam hadis begitu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kita sebuah hadis yang menggambarkan pada hari kiamat kelak ada seorang lelaki yang bertubuh besar, yang gemuk orangnya, tetapi bila mana disampai di hari akhirat kelak, bila berada di hadapan Allah Taala kata, ataupun Rasulullah menyampaikan, dia kata, sesungguhnya tidak ada amalan dia yang seberat seperti sebilah sayap nyamuk sekalipun. Masya-Allah. Seakan-akan hadis ini ingin menggambarkan bagaimana yang datang pada Allah Taala tu nanti orangnya mempunyai amalan yang banyak, tetapi apabila sampai di hadapan Allah Taala seakan-akan tidak ada nilai amalan dia. Yang ni sebenarnya ada dua pengajaran yang penting juga yang kita boleh belajar sebentar lagi nanti, yang mana dia menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya pentingnya amalan seseorang tersebut, sehingga kan bila dia datang di hadapan Allah Taala seakan-akan amalan dia tidak diterima oleh Allah. Dan yang keduanya, bagaimana Rasulullah memberikan perumpamaan menggunakan sayap nyamuk. Baik, insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana, temui kami dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Baik, bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Kalau sebelum ni tadi Ustaz Husaini dah bacakan ayat daripada Suratul Baqarah mengenai Allah Taala tidak segan untuk memberikan perumpamaan menggunakan seekor nyamuk sekalipun. Maka dalam hadis kita ada menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di hari akhirat esok ada orang yang mempunyai amalan dia yang sangat ringan, seringan sayap nyamuk tu tadi. Baik, barangkali tuan-tuan yang berada di rumah akan tertanya-tanya, daripada mana kami dapat hadis ini? Kat sini kita ingin mempromosikan juga kepada tuan-tuan bahawa sebenarnya ada satu Quran yang telah dilengkapkan dengan hadis-hadis, yang mana setiap muka surat akan ada satu hadis yang membicarakan tentang konten ataupun kandungan yang ada dalam muka surat tersebut. Yang ni yang diterbitkan oleh Karya Bistari, iaitu Quran Multazam, iaitu Quran yang iltizam multazam dengan hadis-hadis yang direkodkan ataupun dipersembahkan pada setiap muka surat yang ada di dalam muka surat Al-Quran. Baik, Ustaz Husaini. Ya. Kalau kita baca tadi, Ustaz Husaini perasan tak hadis tersebut sebenarnya siapa yang riwayatkan? Perawi dia, sahabat siapa yang dengar daripada Rasulullah? Baik, perawi ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Tuan-tuan dan puan-puan pun mesti acap kali mendengar nama sahabat ni, iaitu Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ni tak silap saya dia sekejap saja bersama Rasulullah SAW, tapi dia makan tahun jugalah. Cumanya beliau ni merupakan antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ketika itu Abu Hurairah ni, kalau kita tengok sejarah hidup dia ni, banyak menghabiskan kehidupannya dengan mengulang-ulang hadis. Betul. Masya-Allah kan. Baik, mari kita sama-sama perhatikan dalam kaca TV tuan-tuan yang berada di rumah tentang perawi ataupun tokoh perawi kita hari ini, iaitu Saidina Abu Hurairah, yang mana beliau hanya sempat bersama dengan Rasulullah selama 3 tahun, dan sahabat ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan yang ketiganya, beliau pernah mendapat doa khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah secara ringkasnya tentang kehidupan ataupun tentang biografi Saidina Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairahnya Ustaz Husaini dia datang lewat sikit ke Madinah.
Pada hakikatnya maknanya Madinah dah berada dalam keadaan yang stabil pada tahun ke-7 kalau tak silap saya ataupun ke-8, maka Abu Hurairah ni datang daripada Yaman. Dia datang berhijrah daripada Yaman, kemudian dia sempat lama sikit, tak lama pun 2-3 tahun dengan Rasulullah, tetapi cuba tuan-tuan di rumah fikirkan. Dia hanya bersama dengan Rasulullah 2 atau 3 tahun sahaja kerana Rasulullah meninggal pada tahun yang ke-10 Hijrah, tetapi dia adalah antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti walaupun tempoh dia yang singkat tu, masa dia memang betul-betul dimanfaatkan sehingga dia menjadi perawi ataupun sahabat yang paling banyak mendengar hadis Nabi SAW. Baik, ini mengenai secara ringkasnya mengenai Saidina Abu Hurairah. Nanti kita akan ulang lagi kerana banyak hadis ni sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi kita ambil sikit saja dulu untuk tuan-tuan. Seterusnya kita akan masuk tentang apakah isi kandung hadis tersebut. Kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut tuan-tuan ya, bagaimana Rasulullah memperumpamakan seorang lelaki yang gemuk yang datang pada hari kiamat, tetapi di sisi Allah Taala amalan dia lebih ringan daripada sebilah sayap nyamuk. Masya-Allah. Perhatikan ada 2 elemen dekat sini. Yang pertama, Rasulullah nak gambarkan walaupun seseorang tu dilihat mempunyai amalan yang banyak di dunia, tetapi bila dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, amalan dia menjadi habuk ataupun lebih ringan daripada sayap nyamuk. Yang ni juga kalau tuan-tuan perhatikan, disebutkan juga di dalam hadis yang lain, yang mana Rasulullah menyebutkan ada sahabat ni, dia ada seorang lelaki akan datang dengan amalan yang seperti gunung Tihamah, gunung yang besar, tetapi bila di hadapan Allah Ta'ala jadikan dia debu. Lalu sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Kenapa amalan tu jadi sedemikian? Lalu Rasulullah menyebutkan, yang ni bahaya tuan-tuan ya. Rasulullah kata, dia adalah seorang lelaki yang bila mana dia bersendirian, maka dia melakukan dosa. Maknanya di depan manusia, kita tengok macam orang yang rajin solat, mendirikan qiyam, banyak bersedekah dan sebagainya. Tetapi bila dia bersendirian, dia mengasingkan diri, dia melakukan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang menyebabkan kita bimbang di hadapan manusia. Kita seakan-akan kita mempunyai amalan yang banyak, tetapi rupanya di belakang manusia dia melakukan dosa, sehingga bila dia bertemu dengan Allah Ta'ala, amalan dia itu Allah Ta'ala tarik dan jadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Kita tak nak begini ya Ustaz Husaini. Ya, betul. Ini pengajaran yang pertama yang menarik juga daripada makna umum daripada hadis ini. Dan yang keduanya yang menarik juga daripada hadis ini, macam mana Allah Ta'ala beri perumpamaan dalam Al-Quran, macam tu hadis juga Rasulullah bagi perumpamaan dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis saya suka untuk kongsi dengan Ustaz Husaini. Hadis ni saya namakan hadis teka-teki. Hadis teka-teki. Kalau sebab saya pun tak dapat teka lah tu. Sebab Rasulullah bagi teka-teki. Rasulullah bagi teka-teki pada para sahabat. Rasulullah kata, inna minasyajari syajaratun la yasqutu waraquha wa innaha kamathalil mu'min. Rasulullah kata dalam banyak-banyak pokok ada satu pokok yang daun dia tak gugur, dan dia adalah seumpama seorang mukmin. Para sahabat waktu tu tak boleh nak menjawab, sehinggalah Rasulullah memberitahu bahawa ianya adalah pohon tamar rupanya. Pohon tamar ni daun dia tak gugur ke Ustaz Husaini? Saya pun tak berapa pasti. Okay. Yang saya tahu tamar tu saya makan lah. Okey, nanti kita akan bincang seterusnya lagi mengenai tentang hadis perumpamaan Rasulullah ni nanti selepas daripada kita rehat seketika ini. Bertemu kita lagi dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan. Okey, baik, bertemu lagi kita dalam program My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan, program yang membicarakan tentang isi kandung Al-Quran melalui kacamata hadis. Baik, kalau sebelum rehat tadi Ustaz Husaini, saya ada bagi satu hadis kepada Ustaz Husaini. Hadis mengenai teka-teki. Rasulullah bagi perumpamaan. Rasulullah kata ada satu pokok yang tidak gugur daun dia. Apakah dia pohon itu, yang mana pohon ini seumpama Muslim? Jadi bila kita bincang-bincangkan, bahkan kita perhatikan hadis ni, Rasulullah bagi jawapan. Rasulullah kata hadis yang menyebutkan tentang perkara itu tadi, pohon yang tak gugur daunnya adalah pohon tamar. Jadi saya pun tanya juga kepada pelajar saya sebenarnya, bila saya mengajar hadis ni, saya tanya pada pelajar, apakah pokok tamar ni daun dia tak gugur? Jadi diorang pun bincang juga, fikir apa benda sebenarnya gugur tak gugur. Rupanya saya terfikir juga, betul juga, kerana pokok tamar ni yang gugur bukan daun dia, pelepah dia yang jatuh. Dia macam pokok kelapa sawit. Daun dia taklah berapa gugur sangat, tapi dia gugur dengan kelapa sawit. Barangkali itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah, iaitu pohon yang daun dia tak gugur tetapi pelepahnya jatuh. Dan Rasulullah umpamakan dia seperti seorang Muslim
kerana teguhnya pokok tamar tersebut tadi. Jadi Rasulullah menggunakan perumpamaan dalam pendidikan kepada para sahabat. Macam tu juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala untuk menyampaikan isi kandung Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan juga perumpamaan. Dalam zaman moden ni Ustaz Husaini, kita masuk pula isu semasa ni. Betul. Dalam zaman moden ni, kita macam mana pendidikan moden yang terbaik Ustaz Husaini rasa sekarang ni kan zaman orang belajar dekat rumah, guna telefon macam mana? Boleh ke? Kalau tengok dari segi kita mengikut peredaran masa, Doktor. Ya. Ya, kalau saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah pun kadang-kadang dalam menguruskan bab anak-anak, terutama je dalam PDPR. Kan? Okay. Sekolah tu memerlukan dengan telefonnya, dengan memerlukan dengan kata alat peranti dan sebagainya. Jadi dia saya kata boleh dia memainkan peranan yang sangat penting. Betul. Disebabkan dengan pandemik yang begitu besar sekali lah. Okey, baik. Macam itulah juga pada zaman Rasulullah, Rasulullah akan menggunakan segala elemen yang ada. Kalau zaman dulu maknanya Rasulullah nak sampaikan pendidikan pada para sahabat, apa sahaja elemen yang ada pokok, ada burung dan sebagainya, maka Rasulullah memberikan perumpamaan yang bersesuaian dengan zaman tersebut. Zaman sekarang maknanya pedagogi ataupun metodologi pendidikan kita kena sesuai dengan zaman sekarang. Zaman sekarang anak-anak tengok telefon, tengok tablet, tengok laptop semuanya, maknanya kita kena juga menggunakan elemen-elemen moden ni dan elemen-elemen pendidikan yang lain. Kerana sebab itulah hari ni kalau Ustaz Husaini tengok kalau kat rumah saya rasa dah jadi macam mana nak cakap huru-hara. Kalau ada 6 orang anak nak kena beli 6 handphone ke Ustaz Husaini? Saya pun tak tahu sebab saya pun tak ada lagi. Okey. Yang ni saya nak ceritakan macam mana Rasulullah SAW menggunakan segala elemen yang ada dalam pendidikan. Kalau perlu beri perumpamaan, Rasulullah beri perumpamaan. Kalau perlu lukis, ada dalam hadis Rasulullah lukis supaya memberikan gambaran yang jelas kepada para sahabat. Maka dalam keadaan moden kita pada hari ini, kalau anak-anak kita lebih mudah untuk melihat video penerangan daripada YouTube, maka ianya adalah salah satu daripada teknologi pendidikan yang mungkin kita boleh apply, kita boleh aplikasikan dalam zaman moden kita pada hari ini. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Maka sebelum tu marilah kita sama-sama perhatikan resolusi yang kita boleh pelajari daripada hadis yang kita bacakan pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan resolusi pengajian kita hari ini. Yang pertamanya, perumpamaan yang didatangkan dalam Quran adalah bagi memudahkan kefahaman manusia. Yang ini kita dah bincangkan tadi. Yang kedua, kita hendaklah menggunakan pelbagai metodologi dalam pedagogi pendidikan. Maknanya pelbagai kaedah dalam pengajian ataupun pendidikan. Dan yang ketiganya adalah hormati guru. Kerana keberkatan doa guru itu akan mengiringi ilmu yang dicurahkan kepada pelajar. Pengajaran yang ketiga ini sebenarnya kita ambil daripada kisah Abu Hurairah sebenarnya tuan-tuan. Kalau kita tengok bagaimana Abu Hurairah ni, dia sempat sedikit masa sahaja dengan Rasulullah. Tak lama pun, tetapi berkat dia dengan Rasulullah. Sebab dia pernah mengadu kepada Rasulullah, dia kata hadis yang dia dengar, dia asyik lupa saja. Lalu Rasulullah ikatkan pakaian dia, ketatkan pakaian Abu Hurairah, pegang dada Abu Hurairah dan doakan kepada Abu Hurairah. Setelah daripada itu, Abu Hurairah kata, aku dah tak ingat, aku dah tak lupa dah apa yang aku dengar. Baik, bagi mengakhiri program kita pada hari ini, tapi sebelum tu, suka juga saya untuk ingatkan kepada tuan-tuan, marilah kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran yang akan membangunkan, menyokong, menaja program pembimbingan Al-Quran kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan akhiri program kita My Hadis Time Rasulullah Suri Teladan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Dipersilakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, ayuh kita sekali lagi mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya Allah memberikan kita kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan segala urusan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada segala kesusahan daripada kami dan keluarga kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, terapkanlah nilai-nilai Islam dalam diri kami dan keluarga kami ya Allah.
Pasakkanlah keimanan yang teguh di dalam hati kami ini ya Allah. Jauhkanlah daripada sifat-sifat mazmumah ya Allah. Jauhkanlah daripada bisikan-bisikan syaitan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada daya upaya kami ya Allah melainkan dengan pertolongan-Mu ya Allah Rabbul Izzah ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.